الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita pada hari ke-3 bulan Ramadan diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama berpuasa. Lagi lebih kurang berapa jam lagi, berapa minit lagi untuk kita berbuka puasa. InsyaAllah kita akan sambung kita punya pengajian ataupun perkongsian terhadap kupasan kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Ibn Qayyim. Jadi pada hari ini kita akan cuba kupas satu doa yang Rasulullah SAW ajar kepada sahabat baginda alaihissalam. Doa yang boleh menghilangkan kesulitan ataupun menghilangkan kesedihan serta duka cita. Jadi bagi saya dia sesuai dengan keadaan kita pada hari ini dengan COVID dan seumpamanya. Dalam masa yang sama sesuai dengan kehadiran bulan Ramadan, kerana doa ini sangat-sangat spesifik untuk kita boleh amalkan sama-sama. Jadi saya bacakan dia punya doanya daripada Sahih Abi Hatim, daripada hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba 'abdan hammun wala huznun faqal Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi illa adhhaba Allahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraha. Qalu ya Rasulullah afala nata'allamuhun? Qala bala yanbaghi liman sami'ahunna ay yata'allamahun. Terjemahan dia daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu pun yang menimpa seorang hamba dari sudut kesedihan ataupun keduka citaan, lalu beliau menyebut, maknanya hamba itu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, anak kepada hamba-Mu, anak kepada hamba perempuan-Mu, ubun-ubunku pada tangan-Mu. Segala apa yang Engkau tentukan, ia pasti akan berlaku. Ada apa-apa yang Kau putuskan, ia adil bagiku. Dan ia adalah satu keadilan. Aku meminta kepada Engkau dengan semua nama yang Engkau namakan dirimu, ataupun nama-nama yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, ataupun nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang daripada makhluk-Mu, ataupun nama-nama yang Engkau simpan di dalam alam gaib, dalam ilmu gaib di sisi Engkau. Maksudnya Kau tak beritahu siapa-siapa pun pasal nama itu. Maksudnya aku seru dengan semua nama yang ada. Sama ada nama tu nama yang kau sebut secara jelas, nama tu nama yang ada dalam Quran, nama itu nama yang kau ajarkan spesifik kepada siapa-siapa daripada kalangan hamba-Mu, makhluk-Mu, ataupun nama yang kau tak ajar siapa-siapa pun. Okey. Dengan semua nama-nama itu, aku meminta agar Engkau menjadikan Al-Quran ini sebagai air hujan kepada hatiku, cahaya kepada dadaku, penghilang kepada duka-dukaanku, serta mengeluarkan segala kesedihan ataupun kebimbanganku. Dengan doa itu Rasulullah mengatakan, kalaulah dia berdoa dengan doa ini, maka sudah pasti Allah akan menghilangkan kedukaan dan kesedihannya, serta menggantikan kedukaan dan kesedihan itu dengan kegembiraan. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak kami nak belajar doa ini?
kan. Kemudian Rasulullah mengatakan bahkan mesti kamu kena belajar. Siapa-siapa yang dah dengar hadis ini, dah dengar doa ini, dia kena belajar doa ini. Jadi yang dengar antaranya adalah yang hadirin hadirat kena dengar dan hafal doa ini. Dan cuba hafal doa ini, boleh amalkan. Panjang sikitlah, tapi ni adalah doa yang cukup baik maknanya. Dia menghimpunkan, kalau Ibn Qayyim menyebutkan doa ini, hadis ini menghimpunkan perkara-perkara utama di dalam tauhid, di dalam ubudiyah, dan juga di dalam ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kata di antara, kalau kita tengok kupasannya, di antaranya adalah seorang hamba ini dia memulakan permintaan doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperakui dirinya sebagai hamba. Bukan sekadar dirinya sebagai hamba, tetapi dirinya dan ibunya dan ayahnya juga adalah hamba. Maknanya nak kata total, tak ada langsung sebarang rasa tinggi ataupun rasa mulia ke apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia merasa dia ni cukup kerdil dan cukup kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak hamba, maknanya hamba kahwin dengan hamba dapat dia. Maknanya aku ni memang semuanya penuh dengan kehambaan. Jadi di situ ada pengiktirafan, dan seolah-olah dia mengiktiraf dirinya dengan sepenuh kehinaan, dan bahkan juga menyebut nama ayah dan juga ataupun menyebut sifat ayah dan ibunya juga adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata oleh kerana itu, bila kita menjelaskan kedudukan diri kita, maka kita pun memberi isyarat bahawa tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan hamba melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba ini hanya akan pergi kepada tuannya. Jadi bila kita hamba kepada Allah SWT, hanya Allah sahaja tempat kita minta. Maknanya nak kata, aku ni memang sekian, hanya engkau sahajalah tempat untuk aku meminta, aku berserah, aku berlindung. Jadi dengan pengiktirafan ini, seolah-olah nak mengatakan, memang aku tidak mampu untuk terpaling daripada engkau. Aku tidak mampu untuk tidak memerlukan kau. Walaupun sekelip mata pun, setiap saat, setiap detik, memang hanya engkau lah tempat untuk aku berlindung, tempat untuk aku meminta pertolongan. Dan dalam masa yang sama juga, dia menyebut, dia kata, dia adalah seorang hamba, dia juga adalah seorang hamba. Bila hamba ni, hamba yang disuruh, hamba yang hanya mengikut arahan, hamba yang hanya menunggu arahan, dan juga ditentukan nak ke mana. Kan? Sebab itu, bila begitu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut hamba-hamba ini, kalau kita tengok, Allah memuji ada setengah-setengah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Al-Furqan contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan juga hamba-hamba Ar-Rahman, mereka inilah hamba-hamba yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh rendah diri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan itu hamba-hamba ini adalah hamba-hamba ketaatan. Maknanya bila kita menisbahkan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah SWT, dan Allah puji itu adalah hamba-hamba ketaatan. Adapun hamba-hamba yang lain dia hamba juga, tapi hamba yang tidak taat. Maknanya hamba yang tidak menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Dia memang hamba, sebab kita sini semua adalah secara default setting kita adalah hamba. Tetapi seorang hamba yang menyerahkan dirinya, menyerahkan urusannya kepada Allah SWT, Allah SWT iktirafnya sebagai hamba ketaatan. Maknanya nisbahnya dengan Allah adalah ibarat nisbah Baitullahil Haram kepada Allah SWT. Bila kita kata Baitullahil Haram, dan rumah Allah yang penuh haram ni yang dimuliakan lah, yang dilarang padanya segala benda-benda yang tak betul kan, benda-benda yang tak elok diharam, sebab tu haram namanya. Jadi nisbah seorang hamba yang mulia kepada Allah SWT adalah ibarat nisbah Kaabah kepada Allah SWT. Adapun nisbah hamba-hamba yang tidak mulia, hamba-hamba yang tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka nisbah rumah kepada tuan rumahnya. Maknanya tidak ada apa-apa kemuliaan, rumah biasa sahaja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila demikian, bila kita cuba lihat tafsiran ataupun penjelasan terhadap makna hamba tadi tu, kat sini kita boleh tengok bila menyebut inni abduk Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatik. Maknanya kat situ kita boleh tengok seolah-olah kita sedang mempamerkan sudut kehambaan kita di hadapan Allah SWT secara keseluruhan, secara semua sudut. Sebab apa? Sebab bila kita menyebut demikian, maka nak kata yang pertama kita boleh katakan
Aku adalah hamba engkau ketika aku kecil, ketika aku besar, ketika aku senang, ketika aku susah, ketika aku gembira, ketika aku sedih. Semuanya sudut ini aku adalah hamba kepada engkau. Kan? Dan nak kata nak menguatkan lagi tu, disambung dengan doa itu, nasiyati biyadik. Dan aku punya ubun-ubun aku pada tanganmu. Maknanya Allah SWT boleh suka hati nak buat apa sahaja di sisi Allah. Maknanya kita seolah-olah kita menghilangkan segala daya dan upaya, dan kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Taala. Kita hanyalah ibarat apa? Kalau dalam doa ini seolah-olah kita ini menyerahkan semua benda kepada Allah. Allah suka hati, Allah nak buat macam mana pun dekat kita punya perihal kita ini. Dan jadi hatta seolah-olah harta kita, jiwa kita, semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Taala. Inilah perihal hamba. Hamba tidak memiliki apa-apa. Hamba memiliki tak ada memiliki apa-apa. Ya, hamba segala harta dan juga diri hamba itu adalah untuk Tuhan dia. Jadi bila kita iktiraf perhambaan itu, sebenarnya kita sudah mengiktiraf Allah Subhanahu Taala sebagai pemegang harta kita. Allah Subhanahu Taala sebagai pemegang keputusan hidup kita. Allah Subhanahu Taala sebagai pemegang kita punya harta, jiwa kita dan seumpamanya. Ditambah lagi nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Kan? Kita dah sebut tadi kan. Kan, maknanya dalam arti kata yang lain, seolah-olah Allah Subhanahu Taala lah yang menggerakkan ataupun mempunyai hak untuk buatlah apa saja. Buatlah apa saja kepada diriku ini. Seolah-olah macam itulah yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu Taala. Maka apabila dikatakan kat sini, apabila seorang hamba melihat bahawa ubun-ubunnya dan juga semuanya itu pada tangan Allah Subhanahu Taala, maka kat situ dia akan memerhatikan jiwa mereka, dia sebagai seorang yang sentiasa terikat, sentiasa meletakkan tadbir dan juga ikhtiar itu kepada Allah Subhanahu Taala. Maka jadilah demikian, dia tidak akan melihat dia terikat dengan orang lain. Dia tidak akan melihat dia ni di bawah tekanan orang lain. Dia juga tidak melihat bahawa dia ini di bawah segala keputusan ataupun arahan-arahan orang lain. Sebab dia adalah hamba kepada Allah SWT. Allah yang pegang tangan. Maknanya kat situ menambahkan rasa haibah, menambahkan rasa siqah, menambahkan rasa penuh ihsan dan seumpamanya. Sebab bila kita meletakkan keputusan kita pada tangan manusia, manusia ada nafsu, manusia ada kecacatan, maknanya tidak sempurna, ilmunya tidak penuh, ilmunya cukup cetek dan seumpamanya. Keputusan-keputusan berdasarkan apa yang tahu dan pengalamannya. Tapi bila kita meletakkan kita punya diri kita di hadapan Allah SWT, kat situ datangnya tawakal, datangnya rasa husnuzan dan seumpamanya. Sebab itu bila demikian, ini yang disebut oleh dalam surah Hud, Nabi Hud menyebut kepada kaumnya, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satu pun binatang yang berjalan di atas muka bumi ini melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Walaupun dia yang pegang ubun-ubun, memang dia pegang ubun-ubun, maknanya dia yang kontrol semuanya. Nabi Hud juga menyebut inna rabbi ala siratim mustaqim. Maknanya sesungguhnya Tuhanku ini di atas jalan yang lurus. Dalam arti katanya lain, di atas satu neraca yang tepat. Arahan-arahan Allah SWT adalah arahan yang tepat. Dia bukan arahan yang ikut dan tidak. Dia adalah arahan yang adil. Dan segala pengarahan dan juga utusan dan juga serta yang telah Allah tetapkan itu semuanya itu adalah di bawah satu pengurusan yang cukup teratur dan cukup tepat. Kadang-kadang bila kita kata kita serahkan semua benda kepada dia, maknanya seolah-olah kita dah faham, kita percaya pada dia, maknanya kepada siapa-siapa kawan kita ke ataupun orang pekerja kita ke, bila kita serahkan segala benda pada dia, kita dah percaya pada dia, tapi dalam kita masih simpan dekat dalam kepala kita, dia akan buat kesalahan. Boleh jadi dia akan rasa dia akan tercuai dan seumpamanya, kan, culas dan seumpamanya. Tetapi bila kita meletakkan diri kita ataupun keputusan hidup kita di atas Allah, kepada Allah Subhanahu Taala, sebab itu kita perlu inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku ini di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Kat situ sudah mengenafikan sebarang bentuk keculasan dan kecuaian. Sebab Tuhan yang pegang, Tuhan dia mengetahui segala perkara-perkara alam-alam gaib dan juga alam-alam yang kita nampak.
Jadi Allah SWT, bila kita menyerahkan ubun-ubun kita kepada Allah SWT, sebenarnya kita sedang kita juga sedang berjalan di atas jalan yang betul. Maknanya hakikatnya memang begitu, cumanya kita nak faham tu, kita nak merasakan syuhud, rasa apa, menyaksikan perkara itu, dia mengambil masa ataupun mengambil perjalanan tertentu. Jadi bila kita sambung nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk, maknanya madin fiyya hukmuk ni maknanya hukum Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita adalah hukum yang akan berjalan. Hukum kat sini ada dua, iaitu hukum secara semula jadi dan juga hukum secara syar'i. Hukum secara semula jadi adalah takdir Tuhan. Maknanya ilmu Tuhan terhadap kita, apa yang akan berlaku pada kita. Dan hukum secara syar'i adalah apa yang Tuhan suruh kita buat. Maknanya kedua-dua itu adalah perkara yang akan berjalan. Maknanya Tuhan suruh kita buat, kita kena buat. Tak boleh kerja tidak. Sebab tu madin fiyya hukmuk, maknanya benda tu akan berjalan. Adlun fiyya qada'uk. Ini qada' ini maknanya adlun fiyya ni maknanya adil, cukup adil sekali segala keputusan engkau terhadap aku. Kita menyebut madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk tadi, maknanya seolah-olah segala yang telah Allah tentukan untuk kita, dia akan berjalan, dan juga segala yang telah Allah putuskan, maknanya jalankan, itu adil. Maknanya kat situ dia ada dua, ada qada', ada al-mada'. Mada' ni seolah-olah endorsement. Maknanya Allah dah tetapkan macam ni. Okey, endorsement benda tu sekian. Qada' pula adalah execution. Dan qada' pula adalah execution, maknanya pelaksanaan. Jadi apa yang Allah tetapkan, tentukan itu, ini cuma walillahil mathalul a'la, saya bukan menjisimkan Tuhan ke apa, maknanya cuma untuk takrib makna kita. Maknanya bila yang kita Allah SWT telah menentukan dia akan berlaku ataupun menetapkan tertentu 1, 2, 3, dan itu di sisi kita sebut itu akan berjalan. Maknanya tidak ada siapa-siapa yang boleh pertikaikan, tidak ada siapa-siapa yang boleh patahkan segala yang telah Allah hukum. Dan demikian juga apa yang telah Allah laksanakan adlun. Dan pelaksanaan Allah SWT adil bagi kita. Maknanya itu adalah satu ketentuan ataupun ketetapan ataupun pelaksanaan yang cukup tepat dan cukup adil. Dan sebab itu kat situ bila kita sebut adlun fiyya qada'uk, madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk, maknanya seolah-olah kita meletakkan segala bentuk kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusannya, dan juga kita meletakkan segala kecantikan, keadilan, kesempurnaan kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelaksanaannya. Dia adalah perkara ni, dia bukan benda yang kita biasa buat, ataupun mungkin kita sendiri kita perlu sentiasa mentadabbur ataupun memuhasabah diri kita untuk kita kekal di atas syuhud ini. Syuhud ni maknanya penyaksian ini. Dan kita mungkin sampai masa tertentu kita rasa down, kita rasa stres, kita rasa sekian. Tapi bila kita tengok balik bahawa segala benda itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi hamba-hambanya, bahkan Allah lebih sayang kita daripada diri kita sendiri. Jadi kita akan mula memuhasabah ataupun kita akan mula melihat balik, dan akhirnya kita meletakkan diri kita di hadapan Allah SWT, mengetuk pintu Allah SWT, meletakkan diri dengan penuh perhambaan, dengan penuh perasaan hina dan juga kerdil. Dan kita baca doa ini, madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Kedua-dua ini adalah satu penyaksian ataupun syuhud kita terhadap apa yang Allah lakukan kepada di atas muka bumi ini, alam seluruhannya, dan juga khusus kepada diri kita sendiri. Maka bila demikian, kita minta apa kat Tuhan? Ini persoalan dia. Persoalan dia, apa yang kita minta kat Tuhan? Jadi kita mula, as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta kepada engkau, wahai Allah SWT, dengan semua nama. Yang ni pun cara minta pun Rasulullah ajar cara minta tau. First kali kena pengiktirafan, iktiraf diri kita yang kerdil ini. Kemudian bila kita nak minta tu benda, kita kena datangkan permintaan itu dengan recommendation. Ataupun dengan apa? Seolah-olah kita minta satu benda, ada recommendation, ataupun ada, kalau Arab ada tazkiyah, atau ada syafaat. Ada syafaat. Maka syafaat kita di dalam permintaan doa ini adalah apa? Kita menggunakan syafaat nama Allah SWT yang telah Allah namakan dirinya. Ini bagi saya antara satu syafaat yang cukup.
cukup tinggi nilaiannya. Dan Rasulullah pun ajar macam tu. Rasulullah kata apa? Kat sini disebut as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku berminta kepada kau dengan semua nama-nama yang kau ada. Bukan setakat itu. Ni penting tuan-tuan dan puan. Bukan setakat itu, bukan bikulli ismin huwalak, ataupun kalau kita bahasa Arab kita berkatakan bikulli ismik. Yang pendeknya sebenarnya tak macam tu. Sebenarnya doa ni makin panjang makin Allah suka. Sebab makin kita berseni dalam berdoa, makin Allah suka. Sebab apa? Sebab itu menunjukkan kita punya jiwa yang halus untuk nak menggarap cinta dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena bikulli ismin huwalak. Aku meminta dengan semua nama-nama yang nama itu adalah engkau punya nama. Bukan itu saja. Tambah lagi. Bikulli ismin huwalak. Sammaitahu nafsak. Maknanya syarahan kepada nama-nama Allah Ta'ala. Adakah nama-nama Allah itu sama ada yang engkau namakan dirimu sendiri? Yang aku tahu daripada hadis dan juga Quran. Sammaita bihi nafsak. Nama-nama yang engkau namakan dirimu. Au anzaltahu fi kitabik. Ataupun nama-nama yang engkau letakkan di dalam Quranmu, dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Ataupun nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada siapa-siapa sahaja daripada kalangan makhlukmu. Au istatharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ataupun kau tak ajar siapa-siapa pun. Kau simpan seorang-seorang atau kau simpan sendirian nama itu tanpa bagi tahu siapa-siapa di alam ilmu ghaib. Kat sini bagi saya dia adalah satu seni ataupun kefahaman yang mendalam sebagai seorang hamba mengenal Tuhannya. Apabila Allah SWT mensifatkan kepada kita sifat-sifat Allah SWT, ada nama-nama Allah 99 nama dan seumpamanya. Kita mengetahui bahawa nama-nama itu adalah nama-nama yang Allah SWT suruh untuk kita seru nama-nama tersebut. Tetapi kita tidak menghadkan apa-apa hudud, apa-apa had sempadan kepada Allah SWT. Jadi kita serahkan ilmu itu kepada Allah Ta'ala. Betul Allah ajar kita 99 nama. Tapi bukan dalam 99 tu ada nama-nama lain. Ya Hanan, Ya Manan. Itu mana ada dalam 99 nama. Jadi sebenarnya nama banyak lagi. Cumanya kita tak tahu. Jadi kita serahkan pengetahuan itu kepada Allah SWT. Dan cuma yang menariknya adalah kita faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmunya. Jadi kat situ sebenarnya kita sedang menzahirkan perhambaan kita yang pertama, dan juga kita membawa syafaat nama-nama itu yang kedua, dan yang lebih besar lagi adalah kita betul-betul faham macam mana Allah Subhanahu Wa Taala mengurus sedikit sebanyaklah dan bagaimana Allah SWT mengajarkan ilmu kepada makhluk-makhluknya. Jadi bila kita sebut Allah seperti mana kau namakan dirimu, ataupun kau ada tulis dalam Quran, ataupun kau ajar salah seorang makhlukmu, ataupun kau tak ajar siapa-siapa. Jadi kat situ seolah-olah kita sedang mengambil nama Allah SWT secara keseluruhan itu. Jadi sebenarnya benda ni halus tuan-tuan dan puan-puan. Benda dalam doa ni kita tak tahu doa apa yang betul-betul boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Betul-betul boleh menjadikan kita diampunkan oleh Allah SWT. Imam Syafi'i beliau menulis dalam kitab Ar-Risalah. Beliau menulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Salawat tu tak pernah siapa-siapa tulis sebelum ni. Apa dia maksud dia? Ya Allah, selawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali engkau diingati oleh orang-orang yang ingat engkau. Maksudnya orang yang sedia berzikir. Maksudnya setiap kali orang berzikir, engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan juga setiap kali engkau dilupakan oleh orang-orang yang lupa. Subhanallah. Maknanya setiap masa Allah SWT diingati, dan juga setiap masa Allah SWT ada orang-orang yang lupa. Maknanya seolah-olah salawat yang tidak berpenghujung. Jadi suatu hari bila selepas Imam Syafi'i meninggal dunia, ada orang bermimpi bertemu Imam Syafi'i. Ini banyak kisah, banyak kisah orang jumpa Imam Syafi'i dalam mimpi. Kemudian dikatakan kepada Imam Syafi'i, ma fa'alallahu bik, apa yang telah Allah buat padamu. Imam Syafi'i mengatakan, ghafara li, dan Allah mengampunkan aku. So ditanya kenapa, macam mana Allah boleh ampunkan kau? Allah ampunkan aku dengan salawat yang aku tulis di dalam muqaddimah kitab Ar-Risalah, iaitu Allahumma salli ala Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanallah. So ini bagi saya, kalau kita cuba teliti, sebenarnya Imam Syafi'i dia cuba berseni di dalam berselawat. Sebenarnya itulah juga seni dalam doa. Bila kita berseni dalam doa, Allah SWT Allah SWT lihat benda itu sebagai satu nilaian yang mahal.
Macam kata-kata kita tulis, kita melatah dengan kita tulis sajak. Mana lagi tinggi nilai dia? Of course lah sajak lagi tinggi. Kan kita tulis tulisan cincai dengan kita tulis tulisan apa? Kaligrafi tu. Mana lagi mahal kalau kita jual kat kedai? Of course lah yang kaligrafi tu lagi mahal. Samalah juga macam doa. Doa yang kita main sebut, ya Allah panjangkan umur, murahkan rezeki. Yang itu kita hafal daripada dulu kan. Panjangkan umur, murahkan rezeki, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis. Kan? So itu ke ataupun doa yang khusus kita develop ataupun kita bina doa itu dengan perasaan kita, dengan kefahaman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masuk ke dalam doa itu sendiri, barulah nilainya tinggi. Sebab itu Rasulullah ajar, bagi saya bila Rasulullah ajar doa ni macam ni, sebenarnya Rasulullah sedang mengajar bagaimana seorang hamba melihat ataupun menghadap Tuhannya, menghadap dan beradab kepada Tuhannya. Sebab itu jelas seolah-olah sepenuh sudut-sudut perhambaan itu di cover ataupun dirangkumi dalam masa yang sama. Sepenuh nama yang dibawa kepada Allah SWT itu adalah nama yang cukup merangkumi semua nama Allah SWT. Dan juga cukup berseni. Samaita bi nafsika wa anzaltuhu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi 'ilmi al-ghaibi indak. Benda permintaannya lagi menarik. Dan tadi itu cara dia minta, dia menzahirkan perhambaannya, menzahirkan kehinaan dirinya, serta membawa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta satu benda je. Apa dia? Minta, dia kata antaj'alal Qur'anal 'azim rabi'a qalbi. Jadikanlah Quran ini, antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikan Quran ini air yang menyiram hatiku. Subhanallah. Dia datang diri dia bawa nama-nama Tuhan dia. Untuk apa? Untuk kalimah Tuhan itu menghidupkan hatinya. Subhanallah. Ini bagi saya doa yang antara makam yang paling tinggilah doa ni. Dan bukannya minta apa? Bukannya minta, ya Allah aku nak hidup bahagia ke apa. Tidak. Dia meletakkan kebahagiaan itu, punca kehidupan itu pada Quran. So, jadikan Quran ini air yang menyirami hatiku supaya hidup. Jadikan dia cahaya, wa nura sadri, cahaya kepada dadaku. Maknanya bila hati ini sudah hidup, barulah dia bercahaya. Dada itu bercahaya sebab hati kecil kan, dada besar. So sebab itu air itu diibaratkan, sebab Quran itu diibaratkan sebagai air yang menyirami tanah, kemudian dia mekar, kemudian barulah jadi cahaya. Jadi barulah dia bercahaya. Antaja'al Qur'anal 'azim rabi'a qalbi wa nura sadri. Menghilang dan juga cahaya kepada dadaku. Wa jala'a huzni wa dhahab hammi wa ghammi. Dan jala'a huzni menghilangkan segala kesedihanku. Membuang segala hammi wa ghammi. Hammi juga adalah kedukacitaan ataupun kebimbangan. Ham ini adalah huzn. Al-huznu adalah merisaukan, kesedihan terhadap perkara yang telah lepas. Maknanya segala kenangan-kenangan pahit, perkara-perkara yang musibah-musibah yang telah berlalu, dia menimbulkan al-huzn, rasa sedih. Adapun ham ini adalah kebimbangan masa depan. Apa nak jadi, esok nak makan apa, nak kerja apa nak kena buat esok, apa ni yang banyak benda tak siap lagi ni, nanti kena macam-macam benda kan. Itu al-ham. Al-gham apa yang tengah berlaku sekarang. Masalah tengah berlaku sekarang, macam-macam benda tak selesai dan seumpamanya. Itu al-gham. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengikat, maknanya Nabi SAW ajar kita untuk mengikat Al-Quran itu sebagai air yang menghidupkan hati kita, cahaya yang menerangi dada kita, serta penyelesai masalah yang telah lepas, masalah sekarang dan masalah akan datang. Apabila Al-Quran itu sabit di dalam jiwa, maka seolah-olah kita nak katakan dengan adanya Al-Quran dalam jiwa kita, masalah-masalah itu sudah hilang, tidak ada. Bila dia sabit kat diri kita, dan bila Quran itu kekal kat diri kita, segala benda itu hilang. Sebab apa? Sebab kalau kita letak kebahagiaan ataupun penyelesai masalah kita adalah selain daripada Al-Quran, katakan kita letak selesai masalah, ya Allah kurniakan aku harta untuk aku bayar hutang dan aku selesai masalah aku. Datang harta, masalah selesai. Harta habis, datang balik masalah. Ya Allah aku perlukan anak-anak untuk selesaikan masalahku yang kesunyian ini contohnya.
Allah datang ke anak-anak, gembira sekejap. Anak-anak pergi, sedih balik. Ya Allah, aku perlukan isteri untuk mendampingiku. Allah datangkan isteri, dia bahagia. Isteri tak ada, dia stres balik. Jadi Nabi SAW mengajar untuk kita meletakkan Al-Quran. Bila Al-Quran ada dalam hati kita, letak dalam jiwa, dia subur dalam hati kita, maka benda-benda lain tu dah tak ada isu dah. Ada, tak ada, tak ada. Kan? Sebab Al-Quran itu adalah peneman dia. Kan? Sebab apa? Al-Quran ini adalah kalam Allah SWT. Apabila Al-Quran ini mekar di dalam hati seseorang, maka dia selesaikan segala masalah. Dia selesaikan segala masalah-masalah hidup dia. Dari sudut kesedihan, kebimbangan dan semua. Jadi kalau kita boleh teliti ayat ini ataupun hadis ini, kita sebenarnya kita sedikit sebanyak meletakkan Al-Quran pada tempat yang betul. Sekarang kita di dalam bulan Al-Quran. Kita dalam bulan Ramadan dan bulan Al-Quran. Kita mungkin baca Quran, mungkin hari ini ada yang dah habis juzuk 3 dan seumpamanya, atau mungkin yang lebih lagi. Wallahu a'lam, dan baguslah demikian. Tetapi yang lebih besar bagi saya adalah sebelum kita meneruskan kita punya tadabbur, ta'ammum, qiraat kita, tilawah kita terhadap Al-Quran, kita kena letakkan Al-Quran itu pada saiz yang betul. Letakkan Al-Quran seperti mana yang Nabi ajar doa tadi. Al-Quran itu sebagai penghidup, air yang menyirami tanah hati kita, cahaya yang menyirami dada, yang menerangi dada kita, menghilangkan segala masalah-masalah kita. Maknanya kita meletakkan hubungan kita dengan Al-Quran ini sebagai hubungan sebagai panduan dan juga sebagai yang menghilangkan segala masalah-masalah kita. Dan demikian dia akan jadi macam tu. Al-Quran akan jadi macam tu kalau kita letak dia macam tu. Bila kita letak Al-Quran ini hanya sekadar ambil pahala dan semua, jadi dapat pahala lah. Tapi bila kita letak Al-Quran sebagai penggembira kita, pemberi inspirasi, memberikan tips-tips untuk hidup, untuk belajar, untuk apa, dia akan jadi macam tu. Dan sebab itu sebenarnya bila kita baca Al-Quran, kita baca doa ini, bagi doa ini pun benda yang ataupun doa yang saya sendiri selalu amalkan, sebab bagi saya dia adalah kunci-kunci doa di dalam menjadikan Al-Quran ini sebagai satu menjadikan jiwa kita hidup dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan orang yang berpuasa dan qiyamul lail pada malam Ramadan secara iman, penuh keimanan dan penuh pengharapan. Dan juga mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan Allah menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang dilepaskan daripada api neraka, dan orang yang diberikan pahala ganjaran di dalam Lailatul Qadar. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang salah silap saya minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.